Okey, hari ini kita akan bincang bab 7 membina kesejahteraan negara. Sebenarnya kita dah bincang dah tajuk ini kan. Dari awal lagi, tinggal dua lagi topik 7.5 dan 7.6. Tapi disebabkan ada ramai yang baru masuk, adik-adik yang baru masuk ni, saya nak buat satu rumusan ataupun saya nak buat satu perbincangan secara holistik supaya anda faham kenapa kita belajar bab 7 ini. Ada tak sesiapa daripada sini boleh beritahu mengapa kita belajar, apakah sebab mengapa dalam buku teks ni bab 7 membina kesejahteraan negara ni kita belajar? Siapa boleh beritahu? Ada tak pelajar yang boleh beritahu sebab dia? Ada tak? Mengapa kita belajar bab 7? Pernah fikir tak? Ya, apa dia? Untuk perpaduan kaum. Okey, kita tengok tujuan sebenar hari ini. Itulah sebenarnya mengapa kita belajar bab 7. Jadi setiap kali kita belajar, kita kena tahu tujuan mengapa kita belajar benda ni. Itulah konsep secara umum mengapa kerajaan nak ataupun Kementerian Pendidikan nak ataupun bahagian pembangunan kurikulum nak kita belajar bab ini. Mengapa? Mesti ada sebab kan? Mesti ada sebab. Kita tengok kenapa. Okey. Jom fahami konsep bab 7. Mengapa kita belajar bab 7? Okey? Boleh nampak kan? Kecil sangat ke? Boleh, sir. Boleh kan? Okey. Saya pergi satu-satu Saya pergi satu-satu. Okey, negara kita merdeka pada tahun 1957. Itu semua tahu. Selepas merdeka, negara kita ingin bangun dan maju. Jadi kerajaan pada ketika itu ingin membangunkan negara kita, ingin memajukan negara kita. Jadi sekiranya kita ingin memajukan sebuah negara ini, mesti ada faktor-faktor yang tertentu yang akan membantu perkembangan dan pembangunan negara ini. Betul tak? Betul tak? Mesti ada faktor kan? Betul tak? Kalau saya tanya macam ni, you kena bagi respon lah. Okey? Betul kan? Jadi apakah faktor pembangunan sesebuah negara? Siapa boleh guess? Apakah faktor pembangunan sesebuah negara? Apa dia? Ya? Politik. Okey. Lagi ada tak jawapan yang lain? Ekonomi. Lagi? Sosial. Politik, ekonomi, sosial. Betulkah faktor pembangunan sesebuah negara? Kalau ada politik, ada ekonomi, ada sosial, okey, negara tu boleh bangun. Macam tu. Kena yakinlah dengan jawapan kamu. Sebenarnya jawapan anda memang tepat. Sebab ada 3 perkara asas. Jadi negara kita nak merdeka. Sudah merdeka, ingin bangun. Sekiranya negara kita ingin bangun, ada beberapa faktor yang penting. Faktor pembangunan sesebuah negara ini, dia terletak pada keadaan politik sesebuah negara, keadaan ekonomi sesebuah negara, dan keadaan sosial sesebuah negara. Daripada 3 faktor ni, faktor yang paling asas ialah, asas pembangunan negara ialah faktor sosial. Kenapa faktor sosial? Sekiranya sesebuah negara ini dari segi sosialnya rakyat tak bersatu padu, berporak-poranda, selalu berperang, selalu ada rusuhan kaum, selalu bergaduh, maka negara akan tidak aman. Apabila negara tidak aman, apa yang akan berlaku? Ya, negara kita tak akan stabil lah dari segi sosial. Apabila sosial ni tak stabil, itu akan memberi impak kepada ekonomi. Aktiviti ekonomi akan terbantul sebab ramai yang bergaduh. Ada rusuhan kaum, kedai semua tutup, aktiviti perniagaan berhenti. Maka ekonomi akan terkesan. Politik macam mana? Ramai di sini sana, semua gaduh. Jadi kerajaan pun tidak ada hala tuju. Dia nak settle mana satu pun dia pening. Jadi kemajuan negara akan terbantul. Jadi faktor pembangunan sesebuah negara ini secara asasnya terletak pada sosial. Boleh faham tak? Boleh faham? Yang ni boleh faham konsep ni? Inilah sebabnya mengapa kita belajar tajuk ini. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana kita nak mantapkan sosial ini? Kita mantapkan sosial, tingkatkan integrasi antara kaum. Apabila kita tingkatkan integrasi antara kaum, kita dapat mantapkan perpaduan.
Apabila kita mantapkan perpaduan, keadaan aman damai dalam sesebuah negara itu akan wujud. Keadaan aman ini akan memberi kestabilan kepada sosial, politik dan juga ekonomi, maka itu akan membawa kepada kemajuan sesebuah negara. Boleh faham? Boleh faham? Kalau tak faham, saya jelaskan lagi impaknya sekiranya kita memberi fokus kepada sosial, menyatu padukan masyarakat. Apakah kebaikan? Bagaimana? Inilah proses dia. Yang ini boleh bertukar menjadi sebuah soalan tau. Sejauh manakah keadaan ataupun sejauh manakah perpaduan rakyat untuk pembangunan negara? Sejauh manakah perpaduan menjadi tonggak kesejahteraan negara ataupun rakyat? Inilah antara isi uraiannya, proses kita nak menjana idea, impaknya. Bagaimana sekiranya kita mantapkan sosial, integrasi kaum akan berlaku, rakyat akan memahami antara satu sama lain, mereka mula menghormati budaya kaum lain. Dengan memahami budaya kaum lain, mereka dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Apabila mereka dapat mengeratkan hubungan antara kaum, perpaduan dapat diwujudkan, keamanan dapat diwujudkan. Keamanan ini akan memberi kestabilan kepada politik, ekonomi dan juga sosial. Dapat kita mantapkan. Apabila kita dapat kestabilan dari segi politik, ekonomi dan sosial, maka pelaburan asing akan masuk, peluang perniagaan pekerjaan akan meningkat. Itu akan meningkatkan pendapatan rakyat iaitu gaji dan pendapatan negara iaitu cukai. Pendapatan cukai itu akan meningkat. Apabila keadaan ini meningkat, ekonomi negara juga akan meningkat. Apabila ekonomi negara meningkat, kerajaan dapat membangunkan negara. Sebab apa? Sebab kerajaan sudah mempunyai duit yang banyak, dana yang banyak. Dana-dana itu dapat digunakan untuk pembangunan sesebuah negara, menjaga kebajikan negara. Betul tak? Jadi seterusnya usaha itu akan memberi kesejahteraan kepada rakyat. Inilah sebabnya mengapa bab 7 ini dia memberi fokus kepada pembangunan dan integrasi ataupun integrasi antara kaum ataupun untuk menyatu padukan pelbagai kaum. Itulah tujuan mengapa kita belajar bab 7. Boleh faham tak apakah kepentingan bab 7 ini? Dan apa yang saya paparkan sekarang, apa yang anda tengok sekarang ni, ini akan menjadi soalan kebat untuk kamu. Soalannya boleh berpusing macam-macam, tapi jawapannya satu saja. Inilah jawapan dia. Mudah tak nak jawab soalan kebat sekiranya dia tanya. Sejauh manakah integrasi kaum yang baik mampu memberi kesejahteraan kepada rakyat? Ataupun bagaimana integrasi ataupun perpaduan sesebuah negara ini dah mampu membangunkan sesebuah negara? Sejauh manakah integrasi antara kaum ataupun perpaduan mampu meningkatkan ekonomi negara? Semuanya jawapannya sama. Jawapan dia sama. Jadi inilah cara kita belajar. Sebelum kita masuk satu tajuk, satu bab, kita kena tahu mengapa kita belajar bab itu. Barulah kita boleh kuasai secara keseluruhan. Apabila kita dapat memahami keseluruhan bab ini, tanyalah apa soalan pun, sapsui saja kita boleh jawab. Saya rasa anda yang baru masuk hari ini, saya rasa faham konsep dia. Konseptual ni sangat penting untuk bab 7. Boleh faham tak? Ada apa soalan? Boleh faham? Boleh ya? Okey. Saya mohon bagi respon lah. Yang baru masuk tu jangan malu-malu lah. Tak perlu malu. Dulu saya memang orang malu. Okey? Okey. Kita dah belajar. Jadi apabila kita dah tahu faktor pembangunan sesebuah negara ini ialah bidang sosial. Okey? Jadi kita mantapkan bidang sosial. Apabila kita mantapkan bidang sosial ni, kita mampu membangunkan negara. Huraian tu tadi kita dah tengok. Jadi ini membuktikan bahawa bidang sosial ini sangat penting. Perpaduan ini sangat penting.
integrasi kaum ini sangat penting untuk apa? Kesejahteraan akan datang. Sebab tu tajuk bab ini membina kesejahteraan kebangsaan, membina kesejahteraan rakyat. Faham tak mengapa dia letak tajuk macam tu? Itulah sebab dia. Jadi apabila impak dia berlaku macam ni, jadi perpaduan kaum dimantapkan. Jadi tadi kita tengok apa? Sosial itu dimantapkan. Dia tak beritahu dalam sosial tu apa benda kan? Tapi dalam sosial tu yang dipentingkan adalah faktor perpaduan kaum. Kestabilan sosial itu berlaku apabila kita menyatu padukan rakyat. Jadi kerajaan berusaha pada ketika itu, mereka fikir beberapa langkah untuk menyatu padukan rakyat. Apakah langkah-langkah itu? Jadi perpaduan kaum dimantapkan melalui beberapa langkah berikut. Apakah langkah? Langkah pertama, inilah 7.1, usaha perpaduan integrasi antara kaum. Dia cuba buat apa? Dia cuba wujudkan perpaduan dan integrasi kaum. Langkah kedua, dia buat apa? Dia cuba menyatu padukan masyarakat melalui pendidikan. Ini yang pertama. Yang ketiga, dia cuba menyatu padukan dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Yang ketiga, dia gunakan konsep satu budaya Malaysia ataupun budaya kebangsaan ini. Dia gunakan cuba konsep. Walaupun kita tinggal di dalam negara ini pelbagai kaum, daripada latar belakang pelbagai kaum, tapi dari segi konsepnya kita semua satu. Itulah budayanya. Jadi dia cuba terapkan dalam diri kita melalui konsep budaya kebangsaan. Yang seterusnya, yang kelima, dia cuba gunakan medium sukan untuk menyatu padukan rakyat. Seterusnya, akhir sekali, selepas berlakunya peristiwa 13 Mei, apa yang berlaku? Menubuhkan Mageran, dan Mageran cadangkan apa? Penubuhan rukun negara. 5 prinsip rukun negara. Jadi ini merupakan antara 6 langkah yang telah diwujudkan, yang cuba dibuat oleh kerajaan untuk memupuk perpaduan dan integrasi kaum dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Jadi apabila usaha ini berjaya, diharapkan dapat memberi kestabilan kepada keadaan sosial negara kita. Dan apabila sosial kita stabil, itu akan memberi impak positif kepada keadaan ekonomi, dan keadaan ekonomi secara keseluruhannya, politik, sosial dan ekonomi ini akan memberi kekuatan kepada ahli politik, kepada pemimpin. Politik ini maksudnya pemimpin dan kerajaan. Itu akan. Jadi untuk seseorang kerajaan ataupun sesebuah pemimpin negara membangunkan negara, mereka memerlukan 2 bidang penting, iaitu politik dan ekonomi. Jadi melalui perpaduan kita dah stabilkan sosial. Apabila sosial stabil, ekonomi pula stabil. Apabila sosial dan ekonomi stabil, secara automatik pemimpin negara kita ataupun kerajaan ni, mereka berkebolehan untuk membangunkan negara. Inilah rahsia yang terkandung dalam bab 7. Saya rasa anda boleh faham. Boleh faham tak? Boleh ya. Saya rasa sejelas-jelasnya saya dah bagi tahu. Kita dah belajar 7.1, 7.2 kita dah tengok, 7.3 kita dah tengok, 7.4 kita dah tengok. Hari ini target kita 7.5 dan 7.6. Jadi kita dah tengok dah sebelum ni usaha-usaha perpaduan melalui pendidikan, akta pendidikan, laporan rahmat talib, Aminuddin Baki, akta pendidikan, falsafah pendidikan, semua kita dah tengok. Itu usaha-usaha mereka gunakan untuk memantapkan bidang bahasa Melayu, supaya apabila semua orang gunakan bahasa Melayu ini sebagai bahasa interaksi, komunikasi, maka kita dapat berhubung, berinteraksi dengan kaum lain. Itulah tujuan dia. Kebudayaan kita, apabila contohnya aktiviti-aktiviti kebudayaan yang dianjurkan oleh agensi-agensi kerajaan ni, apabila kita mengambil bahagian, kita dapat interact dengan orang lain, kita dapat mengenali mereka, kita dapat memahami mereka, interaksi akan berlaku, perpaduan akan wujud, itu akan memberi kestabilan kepada sosial. Jadi hari ini
konsep yang seterusnya ialah melalui aktiviti. Hari ini kita nak tengok melalui aktiviti. Boleh? Saya terus kepada 7.5. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada, Okey, saya minimize. Saya terus kepada sukan sebagai alat perpaduan. Okey, secara umum kita belajar dulu konsep bagaimana sukan boleh membantu kita, membantu kerajaan. Jangan heran anda nampak skrin, memang anda nampak skrin apa? Skrin hitam. Ini whiteboard saya. Okey, kepada yang baru masuk. Jadi ini konseptual umum, Okey, kita ada sukan. Kita ada sukan. Sukan ini dia kata apa? Sukan mampu mewujudkan perpaduan dan integrasi. Dia kata mampu mewujudkan perpaduan. Kita ambil dua keyword saja. Sekarang tugas dia, tugas kita, pelajar saya tahulah dia. Dia kata apa? Sukan mampu mewujudkan perpaduan. Ya, betul. Betul tu. Tak salah pun. Sukan mampu mewujudkan perpaduan. Kalau you jawab dalam soalan SPM macam ni, berapa markah boleh dapat? Mungkin 2 markah lah. Kalau soalan dia letak 10 markah ke, 8 markah ke, you kena jelaskan dari sini bagaimana dia boleh memupuk perpaduan. Jadi kita kena nyatakan di sini apa? Kita kena nyatakan di sini apakah prosesnya, ataupun kena nyatakan apa? Caranya. Ini yang kita kena nyatakan di sini, apa yang berlaku. Dalam garisan itu bagaimana sukan ni dia proses-proses, ada beberapa benda yang berlaku, selepas tu baru wujud perpaduan. Siapa boleh bagi jawapan? Siapa nak cuba? Dapat mengelakkan hubungan antara kaum. Okey, sukan. Okey, kita satu-satu ikut garisan tu kita pilih satu-satu nah. Okey, sukan. Apabila kita terlibat dalam sukan, contohnya kamu dah memang sekarang tingkat 5 dah. Dah berapa tahun dah you orang dah memang masuk sekolah, ada aktiviti sukan, masuk sekolah menengah dah 4 tahun lebih. Okey, mesti ada pengalaman kan? 3 tahun lah. Tingkatan 4 jangan kira, COVID sudah kan? Jangan kira. 3 tahun sampai tingkatan 3 kamu memang terlibat dalam sekolah. Apabila anda bersukan, melibatkan diri dalam sukan, apabila kita mengambil bahagian, yang pertama apa dia? Kita mengambil bahagian dalam apa? Dalam aktiviti sukan. Dan aktiviti sukan ini, okey, aktiviti sukan ini melibatkan pelbagai kaum. Okey, pelbagai kaum Bagaimana? Pelbagai kaum sebagai satu pasukan. Contohnya lah, dekat sekolah kamu mengambil bahagian dalam aktiviti sukan, rumah kamu, dalam satu rumah tu kuning ke, merah ke, apa ke, ada ramai kan, Cina ada, pelajar Cina ada, pelajar Melayu ada, pelajar India ada kan, betul kan? Sama juga di peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa, sama juga. Walau di mana kita pergi, kita memang sebagai satu pasukan. Dalam satu pasukan itu melibatkan pelbagai kaum. Jadi apabila kita mengambil bahagian dalam sesebuah aktiviti sukan, dia melibatkan pelbagai kaum dan kita akan bekerja ataupun melibatkan diri sebagai bekerja keras ataupun bertugas, okey, sebagai satu pasukan. Jadi aktiviti sukan ini akan jadi apa? Akan membantu, akan memastikan kita berinteraksi dengan pelajar kaum lain. Saya gunakan sini pelajar sebab saya beritahu peringkat kamulah. Kalau you nak jelaskan statement soalan tu, dia kata peringkat sukma ke, apakah, just you beritahu atlet lah. Berinteraksi dengan atlet pelbagai kaum. Just you tukar. Jadi kita berinteraksi. Apabila kita berinteraksi, apa yang berlaku? Jawapan yang sama tadi. Apa dia? Jawapan sama dalam konsep. Apa dia? Apabila kita berinteraksi, kita
mengenali budaya mereka, budaya kaum lain. Apabila kita mengenali, kita cuba, kita akan menghormati mereka. Okey, apabila kita menghormati mereka, budaya mereka, saya tambah takut terlepas budaya mereka. Apabila kita menghormati budaya mereka, kita dapat hubungan kita dapat apa dia? Dieratkan. Betul tak? Apabila hubungan kita dapat dieratkan, apa dia? Apabila hubungan kita, ya, kita dapat elakkan apa? Elakkan perselisihan faham. Betul tak? Kita dapat elakkan perselisihan faham. Apabila kita dapat mengelakkan perselisihan faham, hubungan kita baik, maka kita dapat membentuk perpaduan dalam kalangan siapa? Pelajar-pelajar yang terlibat. Jadi dalam soalan itu dia tanya, sejauh manakah sukan mampu menyatu padukan masyarakat? Inilah jawapan dia. Susahkah proses dia? Pelajar yang baru masuk, nak komen boleh? Boleh faham tak? Boleh faham inilah cara bagaimana kita grab, ambil keluar keyword dua saja. Keluarkan dua keyword yang terdapat dalam soalan. Keluar, bagi keluar dulu. Sekarang barulah kita tambah dengan apa? Contoh. Sebagai satu pasukan melibatkan apa? Tadi kita dah beritahu kan, melibatkan inilah itulah kan, melibatkan. Okey, you boleh beritahu lah di sini contohnya sebagai satu pasukan. Contohnya sukan apa? Beritahu lah dekat sini. Sukan apa? Sukan Olimpik. Terus sukan Olimpik. Okey, sukan di peringkat sekolah. Tambahlah peringkat sekolah. Lepas tu peringkat mana? Peringkat daerah. Lepas tu negeri. Okey, ataupun you letaklah lagi apa? Sukma. Kan? Betul kan? Sukma. Lepas tu Commonwealth, Olimpik. Sama, konsepnya sama. Inilah contoh dia. Apa susah sangat kebat ni? Kalau you dah faham konsepnya, apa susahnya? A+ lah you. Huraian mana cikgu? Isi. Isi ada sini, sukan. You ambil lah kepala ayat. Lepas tu, ini semua huraian. Yang mana cikgu huraian? Semua ini huraian. Ini semua huraian. Cikgu kata contoh mesti selepas huraian. Tak. Bukan macam tu. Sebenarnya dalam penulisan, kalau kamu memang pandai menulis dalam PM, contoh itu kita boleh letak ayat pertama. Huraian tu yang kedua. Isi yang penting, isi betul-betul boleh letak last. Tak ada masalah. Tapi yang penting kita kena ada semua. Okey. Last kali kita lupa nak letak satu apa dia? Tinggal satu lagi elemen dalam soalan kebat. Apa dia? Inference. Yes. Inference. Apa yang kita nak letak ni? Inference ni maksudnya apa? Apakah kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku? Cadangan baik daripada kamu supaya sukan ini mampu menyatukan masyarakat pada masa akan datang. Apakah usaha yang kita harus lakukan? Apa dia? Melibatkan murid yang berbagai kaum dalam sesuatu. Ya, hari ini memang kita memanglah buat benda yang sama kan. Lagi-lagi cadangan lain. Itu peringkat sekolah memang mereka dah buat. Kalau daripada luar daripada sekolah, kita boleh letak apa? Aktiviti sukan. Okey? Aktiviti sukan di kawasan kediaman. Contohnya apabila jawatan kuasa sesuatu taman itu mereka nak buat
Hari Keluarga. Hari itu bolehlah mereka buat. Cadangkan apa? Aktiviti sukan lah, hari keluarga. Ataupun aktiviti, dalam hari keluarga tu ada pelbagai jenis aktiviti sukan kan, betul tak? Betul kah? Betul kan? Dulu masa saya tinggal di estate tu memanglah setiap tahun tu ada, mesti ada. Dalam estate dulu mesti ada, ladang-ladang tu mesti ada. Hari keluarga mesti ada sukan. Dalam sukan tu ada macam-macam sukan, larian ada, guni ada, naik pokok tu ada, macam-macam ada. Semua itu ada dekat situ. Jadi sekarang apa yang kurang sekarang? Kalau kita tengok dekat kawasan kediaman di bandar-bandar besar, taman-taman kan, jarang-jarang benda ini berlaku. Jadi kita cadangkanlah. Kita cadangkan influence masa akan datang. Okey? Walaupun pelbagai aktiviti sukan diadakan di peringkat sekolah untuk menyatu padukan pelajar-pelajar, tetapi usaha yang lebih komprehensif harus diambil dalam kalangan masyarakat, melibatkan kawasan-kawasan kediaman, iaitu menganjurkan pelbagai aktiviti sukan, melibatkan pelbagai kaum pada hari-hari tertentu seperti hari keluarga. Habis. Jadi influence itu you boleh bagi kebaikan, you boleh cadangkan langkah masa depan, macam-macam you boleh bagi. Jadi sekarang berdasarkan fakta yang ada di sini, boleh tak kamu buat kesimpulan ataupun boleh tak you tulis apa esei kamu? Senang kan? Just gunakan apa? Penanda. Just gunakan penanda wacana sajalah. Kamu kan pandai bahasa Melayu, tulis karangan, sama saja, isi sudah ada di sini. Jadi sebelum saya masuk 7.5 berkaitan sukan, saya dah jelaskan kepentingan sukan untuk perpaduan. Sekiranya sukan, kita mengambil bahagian dalam aktiviti sukan, dia melibatkan pelbagai kaum. Contohnya di peringkat sekolah, daerah, sukan, sukma, olimpik sebagai satu pasukan. Itu akan memastikan kita berinteraksi dengan pelajar kaum lain. Dan kita dapat mengenali budaya kaum lain, menghormati budaya mereka. Hubungan kita dapat dieratkan, kita dapat elakkan perselisihan faham. Dan keadaan ini mampu menyatu padukan masyarakat dan membawa kepada perpaduan kebangsaan. Mudah kan? Susahkah? Macam mana? Tolong bagi respon. Boleh bagi dalam chat box pun boleh, tak ada masalah. Sebab saya tak boleh nampak, nantilah last tu saya boleh nampak. Sekurang-kurangnya you bagilah kredit kepada saya. Okey? Okey, saya padam ini kita pergi kepada perbincangan kita hari ini yang sepatutnya. Okey, sukan sebagai alat perpaduan. Jadi apakah usaha kerajaan ini? Apakah usaha kerajaan menggunakan medium sukan ini untuk menyatu padukan masyarakat? Apakah yang dia buat? Dia kata, saya nak guna, kerajaan katalah, saya nak gunakan sukan ini untuk menyatu padukan masyarakat. Bagaimana dia buat? Apakah langkah usaha yang dia buat? Apakah kesannya? Itu yang kita nak tengok. Jadi dalam 7.5 ada 8 perkara untuk perbincangan kita. 8 itu menunjukkan ada 8 perkara lah. Okey? Inilah yang kita nak tengok. Okey? Kita tengok. Sukan dan perpaduan melalui pendidikan. Seperti mana yang kamu lalui di sekolah. Kerajaan telah menubuhkan apa? Kerajaan telah menubuhkan, ini pertama, putih pula, putih mana nampak. Okey, yang pertama, sukan dan perpaduan melalui pendidikan. Tadi apa yang kita bincang tadi memanglah nombor 1. Yang kedua, dia menubuhkan Majlis Sukan Universiti Malaysia. Maksudnya, kalau you dah masuk universiti, dia ada satu, orang kata apa, satu peristiwa lah, iaitu sukan antara universiti. Sukan antara universiti. You dah masuk universiti pun ada sukan. Kalau you memang pandai, you mengambil bahagian, you ada kemahiran tertentu, you boleh mengambil bahagian mewakili universiti untuk bersukan di peringkat kebangsaan. Sebab semua universiti akan terlibat. Okey? Jadi peringkat sekolah dia dah cover. Peringkat universiti dia dah cover. Okey? Dan peringkat umum, kerajaan menganjurkan sukan Malaysia. Dalam sukan Malaysia ni dia melibatkan semua negeri lah. Jadi mengapa dia buat macam tu? Dia nak cuba integrasikan, dia cuba membawa masyarakat untuk masyarakat yang tinggal dalam negeri-negeri lain berinteraksi
ketika mereka mengambil bahagian dalam sukan Malaysia. Itulah fungsi, itulah tujuan dia. Dan seterusnya penganjuran sukan-sukan tertentu. Ada banyak sukan, nanti kita tengok. Okey? Dan seterusnya kejayaan Malaysia, kebanggaan bersama. Malaysia pun berjaya menganjurkan pelbagai jenis sukan peringkat global di negara kita lah. Macam-macam dia dah buat. Sukan Commonwealth dan sebagainya. Okey? Dan melalui laungan-laungan tertentu. Contohnya Malaysia boleh. Contohnya sekarang Olimpik kan. Atlet-atlet kita sedang mengambil bahagian. Walaupun orang yang ambil bahagian ini berlainan kaum, tetapi semangat kita bukan kita ni secara peribadi kenal dia, kita sokong dia, tak. Kita sokong dia atas prinsip dia ataupun atlet itu merupakan apa? Atlet daripada negara kita. Jadi apabila dia mengambil bahagian, walaupun kita duduk kat rumah, kita ni macam tak tahan tau. Kita memang tak tahan. Kita memang akan sokong dia kau-kau, kan? Jadi secara tak langsung itu menyatu padukan, itu membuang sikap perbezaan pendapat, perbezaan kaum, perbezaan agama, budaya, kita ketepikan secara automatik. Tak perlu orang ajar. Pada ketika itu tak perlu orang ajar. Kita memang mindset kita melihat kepada kebangsaan. Kita melihat kepada bendera Malaysia itu. Kita melihat kepada lambang Malaysia itu. Sampai tahap itu, sukan itu mampu menyatu padukan masyarakat. Sebab dia berjaya membawa semangat, dia berjaya menanam semangat dalam diri kita, dan apabila benda itu berlaku, segala perbezaan yang ada dalam minda kita secara automatik dia cuci habislah, cuci kau-kau. Jadi kita pun kau-kau mempunyai apa? Semangat kekitaan. Yang seterusnya, ada beberapa agensi kerajaan, organisasi yang membantu dalam perkembangan sukan ini. Seterusnya kita akan tengok beberapa pemimpin yang berwibawa yang membantu dari segi teknikal, dari segi perancangan dan sebagainya untuk meningkatkan mutu sukan negara. Jadi apabila sukan negara ini secara automatik dia membangun, meningkat, berkembang maju, itu bermaksud perpaduan dalam negara kita secara tak langsung akan dapat diwujudkan. Boleh tak faham konseptual ini? Boleh faham tak? Senang kan? Mudah faham kan? Jadi apa-apa yang terdapat di sini bukannya fakta. Ini semua contoh. Ini semua contoh. Inilah isi-isi penting, contoh. Contohnya SUKMA, contohnya mengadakan Majlis Sukan Malaysia Universiti, menganjurkan Majlis Sukan Universiti Malaysia. Contohnya kerajaan telah menyatu padukan masyarakat melalui sukan dan perpaduan melalui pendidikan. Ni contoh-contoh ni. Fakta kita belum lihat lagi. Fakta sekarang baru kita nak tengok. Okey? Saya rasa cara ini memudahkan kamu memahami lebih mendalam lah. Itu pendapat saya. Yang tak dapat join ini, yang tahu, yang melihat tapi tak join tu, I'm very sorry for you. Okey? Kita melihat kepada yang pertama, sukan dan perpaduan melalui pendidikan. Contohnya dasar satu murid satu sukan. Semua mengambil murid. Kenapa dia kata satu murid satu sukan? Kenapa? Sebab sekiranya dia tak letak dasar macam tu, ramai yang tak nak terlibat dalam sukan. Dia kata apa? Dia kata dia tak pandai. Saya pun sama juga dulu. Dasar satu murid satu sukan. Ini semua contoh. Remove, saya tak pastilah sekarang remove ada ke tak ada. Saya tak pasti. Dulu masa saya belajar ada. Dulu semasa saya pergi praktikum masih ada lagi. Sekarang saya tak pasti. Okey. Seterusnya, bagaimana dia buat? Dia menggalakkan murid pelbagai kaum, memberikan peluang mereka menceburi bidang sukan. Jadi melalui dasar satu murid satu sukan, di mana? Di sekolah. Jadi dasar satu murid satu sukan dan remove ini di mana? Di peringkat sekolah. Sekolah rendah, sekolah menengah. Dia menggalakkan murid, memberi peluang menceburi bidang sukan. Jadi apabila setiap murid ini mengambil bahagian dalam sukan, mereka terpaksa berinteraksi dengan pelajar kaum lain. Itu tujuan dia. Okey? Jadi apakah kesannya? Dapat memupuk semangat setia kawan, berpasukan, melahirkan atlet yang berkaliber. Boleh faham? Ini tak payah, yang ini sebenarnya kan, yang ini kan.
Tak payah hafal lah bang, tak payah hafal. Benda ini memang kita dah tahu dah tadi. Kesan baik. Kan? Konsepnya sama. Apa-apa yang kita akan belajar ni, dia akan memberi kesan yang sama. Dia akan memberi kebaikan yang sama. Jadi benda tu banyak kali tak payah baca lah. Tak perlu baca banyak kali. Kalau you dah faham sekali, kesannya memang ke arah perpaduan. Ke arah setia kawan. Ke arah semangat kekitaan. Ke arah interaksi kaum. Benda yang sama. Just kita goreng saja. Kalau you pandai goreng, cantik. Boleh? Okey? Boleh, sir. Boleh ya? Okey, saya minimize ini. Kalau ada soalan, nak tanya apa, you boleh tanya. No problem. Jadi Majlis Sukan Universiti Malaysia, apa yang berlaku di peringkat sekolah itulah juga berlaku di mana? Di peringkat universiti. Caranya macam mana? Bertujuan mengadakan pertandingan sukan peringkat universiti. Penuntut dan staf universiti tempatan bagi medan untuk atlet menunjukkan kebolehan dalam sukan. Penganjuran masuk secara bergilir-gilir. Jadi apabila mereka mengadakan aktiviti sukan di peringkat universiti, kesannya apa? Sama juga, memupuk perpaduan dan integrasi nasional, dapat menggalakkan integrasi antara negeri. Kenapa antara negeri? Sebab setiap universiti terletak di negeri-negeri yang lain. Sama tak? Boleh nampak tak kebaikan dia? Tadi kita dah tengok secara umum konsep dia. Apabila you dah faham konsep mengapa sukan ini, kebaikan kesannya sama saja. Ayat saja berbeza. Jadi jangan takut untuk jawab. Okey? You faham, you boleh score. Okey, yang seterusnya, SUKMA. Dia adakan secara 2 tahun, peringkat kebangsaan disertai oleh 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Tujuannya apa? Mengeratkan hubungan kaum, interaksi antara negeri. Sama saja. Apa susah sangat? Kan? Okey, seterusnya penganjuran sukan. Apa sukan itu? Menganjurkan pelbagai jenis sukan peringkat serantau dan antarabangsa, membuktikan sukan dapat menyatukan masyarakat. Apabila walaupun kita bukan terlibat dalam sukan itu, kita menganjurkan saja, contohnya Formula 1 dan sebagainya. Tetapi dalam penganjuran itu, pelbagai latar masyarakat bekerja bersama-sama untuk menjayakan Formula 1 itu kan. Jadi apabila mereka bergabung, berganding bahu menjayakan aktiviti tersebut, secara tak langsung mereka juga berinteraksi. Itulah apabila kita anjurkan sesuatu sukan ini, semua kaum terlibat. Mereka bekerja sama-sama sebagai satu pasukan untuk menjayakan program tersebut. Jadi secara tak langsung, secara kita tak perasan, kita berinteraksi, kita kenal sama dengan orang lain. Jadi itu akan mengenali sesuatu kaum dengan lebih rapat. Itulah usaha kerajaan. Okey? Contohnya dia kata apa? Hoki Piala Dunia, Sukan Commonwealth, Piala Thomas, Southeast Asian Game, Sukan C, Formula 1, Lee di Tua Langkawi, sekarang dah tak ada dah. Covid punya pasal, semua terganggu. Seterusnya, apa dia? Kejayaan peringkat antarabangsa ni. Kejayaan Malaysia, peringkat kebanggaan kita lah. Membentuk pasukan daripada pelbagai kaum, berbilang kaum, bekerjasama, semangat sebagai satu pasukan, dan mempunyai semangat kekitaan, memberi kejayaan kepada negara. Jadi apa-apa usaha kerajaan, dia nak anjurkan pertandingan ke, sukan ke, apa benda ke, bukan kerajaan yang berjaya, sebenarnya rakyat yang berjaya. Rakyat berjaya apa? Berjaya berinteraksi. Jadi segala usaha yang dinyatakan dalam paparan ini, sebenarnya dia akan membawa rakyat ke arah interaksi dulu, interact dulu, melalui aktiviti, melalui penganjuran sukan, melalui aktiviti sukan, dan seterusnya. Interaksi itu, komunikasi itu menggunakan bahasa Melayu. Dan sebelum ini kita dah tengok bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Apabila kita gunakan bahasa Melayu sebagai medium komunikasi, itu akan mengeratkan lagi hubungan antara kaum. Okey? Seterusnya, laungan Malaysia boleh. Tadi saya dah jelaskanlah, senang saja. Okey, sama. Saya tak perlu ulang. Kalau you dah faham laungan itu macam mana dia boleh, sebab ini boleh setiap yang ada di sini boleh bertukar menjadi satu soalan untuk kamu. Ingat setiap usaha yang ada di sini, sukan perpaduan, masum, sukma, kejayaan Malaysia, kebanggaan kita, laungan Malaysia boleh ni, tolong ambil berat. Dia boleh tanya sejauh manakah laungan Malaysia boleh mampu menyatupadukan masyarakat. Dia boleh jadi soalan macam tu. Cikgu macam mana menjawab?
Jangan risau. Tadi kan saya dah cerita proses dia. Kan? Macam sekarang Olimpik, kita tengok benda tu kan. Kita rasa semangat. Kita mengetepikan perbezaan pendapat. Semangat kekitaan. Kita mula mencintai orang yang bertanding situ. Mungkin orang yang bertanding mengambil bahagian itu daripada kaum lain. Tak apa. Sebab dia menjadi kebanggaan negara, kebanggaan kita, maka kita dah dekat dengan dia. Jadi secara automatik kita dah elakkan sikap benci antara kaum dengan satu kaum yang lain. Senang saja, apa susah. Okey? Dan peranan beberapa organisasi lah. Meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan. Contohnya apa? Okey? Kementerian Belia dan Sukan, okey, Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia, Persatuan Sukan, pakar bidang sukan lah, pakar-pakar yang terdapat dalam bidang sukan. Okey? Itu contoh dia. Seterusnya, kepimpinan yang berwibawah. Kenapa saya bebel lah? Ya, sekejap Okey, kepimpinan. Sebab kita mempunyai pemimpin ataupun tokoh-tokoh sukan yang betul-betul hebat. Dalam buku teks kamu ada beberapa orang lah saya senaraikan di sini. Ini saya senaraikan di sini untuk pemahaman kita. Jadi dengan adanya orang-orang macam tu, mereka mampu merancang pelbagai jenis aktiviti dan langkah bagaimana untuk memantap lagi aktiviti sukan dalam kalangan masyarakat. Jadi dengan adanya orang macam tu, aktiviti sukan akan berlaku secara konsisten. Non-stop. Jadi proses interaksi pun akan berlaku tanpa henti. Apabila proses interaksi ini berlaku tanpa henti disebabkan oleh adanya aktiviti sukan ini, maka kita dapat mengenali kaum lain. Okey? Okey, sukan. Kalau orang tanya sukan, boleh jawab tak? Dia tanyalah apa soalan, saya boleh jawab. Boleh jawab ke tak boleh jawab? Boleh, mesti boleh kah? Jangan cakap tak boleh. Senang saja. Mau jawab? Okey. Yang last sekali, last. Okey? Sekejap saja. Rukun negara, tonggak kesejahteraan lagi. Tonggak kesejahteraan. Pernah sekali dalam soalan SPM BM dia tanya sejauh manakah rukun negara mampu menyatupadukan masyarakat. Bincangkan, keluar dalam soalan BM. Dan saya yakin 6 langkah yang kita bincang dalam topik ini, fakta yang kamu belajar dalam topik ini akan membantu kamu sekiranya soalan BM dia keluar berkaitan dengan perpaduan. Langkah-langkah mengeratkan perpaduan. You just copy and paste yang ini dekat BM, habis cerita. Setiap satu usaha tu, setiap satu langkah. Contoh, nak cari mana? Dekat sini ada banyak. Huraian dekat mana? Di sini ada banyak. Kesan ada dekat sini. Cara ada dekat sini. Apa susahnya? Inilah yang dikatakan sebagai smart learner. Dia belajar satu benda dekat satu subjek lain, tapi dia mampu aplikasikan. Itulah yang kata merentasi kurikulum. Itu yang disebut sebagai dalam kurikulum pendidikan. Dia kata merentasi kurikulum. Dia mampu aplikasikan ilmu yang dia belajar dalam PJ. Apa yang dia belajar dalam apa? Dia belajar dalam matematik, dia belajar dalam sains, dia mampu aplikasi dalam penulisan dia. Inilah cara belajar yang smart. Okey, kita belajar rukun negara. Okey, rukun negara. Bagaimana? Nak belajar tak? Siapa boleh beritahu? Kita ada 2 perkataan saja. Apa perkataan? Kita bawa keluar 2 perkataan. Apa dia? Yang pertama apa dia? Tolong beritahu. Rukun negara. Ya, very good. Rukun negara. Apa yang kita dapat? Kesejahteraan negara. Ataupun perpaduan lah. Lepas tu baru kesejahteraan kan, betul tak? Saya stop dekat perpaduan. Lepas perpaduan memang kesejahteraan lah. Okey, ataupun saya stop dekat sini. Sebab tujuannya memang kesejahteraan, tetapi kita stop dekat perpaduan. Itu yang penting ya. Perpaduan. Okey, siapa nak cuba sekarang? Siapa nak cuba? Rukun negara ini boleh membawa kepada perpaduan. Weh, betul ke? Saya pun dah belajar banyak kali dah rukun negara, tapi tak pernah pun
Saya masih lagi benci orang lain. Kenapa? Okey, tolong beritahu macam mana? Saya pernah cuba. Apabila kita belajar 5 prinsip rukun negara, kita perlu tahu dulu prinsip rukun negara. Okey? Barulah kita boleh jawab. Apabila orang yang belajar menghayati rukun negara, dia boleh jadi orang yang macam mana? Boleh jadi orang yang macam mana? Menjadi orang yang setia. Kita berdasarkan satu-satu prinsip. Prinsip yang pertama apa dia? Prinsip yang pertama apa dia? Ya, kepercayaan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimanakah orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan? Apakah sifat peribadi dia? Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan menjadikan agama sebagai panduan hidup. Dia akan mencuba menghormati insan. Betul tak? Betul kan? Sebab semua ni makhluk siapa? Makhluk yang maha kuasa. Tak kisahlah bangsa apa pun, binatang apa pun, semuanya siapa? Makhluk siapa? Yang maha kuasa dan maha esa. Kan? Yang maha satu. Jadi dia, orang yang fahami konsep itu, dia akan mula menghormati insan lain lah. Betul tak? Betul tak? Okey, itu yang pertama. Okey, apakah yang kedua? Prinsip yang kedua apa dia? Kesetiaan kepada raja. Orang yang betul-betul setia kepada raja dan negara, dia akan menjadi orang yang macam mana? Sepatutnya dia orang yang macam mana? Orang yang macam mana? Dia akan mengikut telunjuk pemimpin. Apa maksud mengikut telunjuk pemimpin? Maksudnya apa-apa yang disarankan oleh pemimpin negara. Kalau pemimpin negara kata apa? Raja kata, raja sebagai apa? Raja sebagai simbol. Simbol apa? Perpaduan. Ya, simbol raja sebagai simbol perpaduan. Jadi dia lihat bahawa raja ni merupakan simbol perpaduan. Dia raja untuk semua kaum. Jadi kalau dia sokong semua kaum, saya pun kena sokong dan memahami, menghormati orang lain, kaum lain. Jadi dia pun apa? Dia pun akan terikut samalah. Betul kan? Betul tak? Okey, yang seterusnya prinsip apa? Yang ketiga. Apa dia? Keluhuran perlembagaan. Apa maksud keluhuran perlembagaan? Orang yang menghayati dan memahami isi kandungan perlembagaan akan apa? Orang yang memahami perlembagaan ini, dia akan memahami hak orang lain ataupun keistimewaan orang lain, hak dia sendiri. Jadi dia akan memahami hak diri dan orang lain. Contohnya saya bagi tahu dekat negara kita ni, pelbagai kaum yang mempunyai special sikit keistimewaan tertentu ialah kaum orang Melayu sebab dia tuan tanah. Okey. Jadi sekiranya seseorang bukan orang Melayu, dia melihat benda ini, dia macam rasa tak puas hati kan? Kenapa dia terasa tak puas hati? Sebab dia tak faham kenapa sistem ini letak macam tu kan? Jadi sekiranya dia baca perlembagaan, sejarah negara kita, perkembangan negara kita, pembentukan negara kita, siapa yang berjuang habis-habisan, okey? Apabila dia dah faham, oh mereka ni tuan tanah. Kita walaupun kita Malaysia, tapi benda ini memang dah ditetapkan sebelum ini. Jadi kita kena menghormati. Jadi dia akan memahami hak diri orang lain lah. Hak dia pun dia faham, hak orang lain pun dia faham. Jadi tidak ada masalah untuk benci sama benci lah. Dia dapat elakkan sikap kebencian. Betul tak? Betul kan? Okey, yang keempat, apa dia? Kedaulatan undang-undang. Orang yang mengikut undang-undang, orang yang macam mana? Orang yang berdisiplin. Alamak.
yang berdisiplin. Orang yang berdisiplin menjaga ataupun mengikut lunas undang-undang. Dia akan ikut undang-undang. Jadi sekiranya ada masyarakat yang berdisiplin mengikut undang-undang, berani tak dia merancang sesuatu rusuhan kau? Dia berani tak? Dia tak akan buat kan? Sebab dia ada disiplin diri. Tak boleh buat macam ni. Sebab undang-undang kata tak boleh buat. Jadi saya tak boleh buat. Saya orang yang berdisiplin. Ikut peraturan saya tak boleh buat. Jadi dia takkan buat lah. Okey, yang last sekali apa dia? Orang yang kesopanan dan kesusilaan. Kan? Betul kan salah ni? Betul kan? Jadi orang yang sopan, orang yang ada tata susila, dia akan menjaga tutur kata yang baik. Jadi apabila kita ada orang yang mempunyai tutur kata yang baik, orang yang berdisiplin, memahami diri orang lain, mengikuti telunjuk pemimpin, menghormati insan lain, itu akan membawa apa? Saya tulis kesannya dekat sebelah sana. Sini tak cukup tempat, jadi saya alihkan ke sana. Jadi kita ada orang macam ni. Apakah kesan dia? Kita dapat elakkan apa? Kita dapat elakkan apa? Rasa tidak puas hati. Ya, tidak puas. Rasa tidak puas hati. Lagi apa? Itu dapat mengurangkan apa? Mengurangkan sikap kebencian. Apabila kita dapat mengelakkan, mengurangkan sikap kebencian, kita dapat memahami kaum lain. Apabila kita dah faham, kita mula mendekati. Apabila kita mula mendekati, kita dapat eratkan hubungan. Apabila kita dapat eratkan hubungan, apa yang berlaku? Perpaduan dapat diamalkan. Ya, perpaduan ini dapat diwujudkan. Apabila perpaduan wujud, ekonomi akan stabil, politik pun akan stabil, kerajaan dapat teruskan segala usaha perpaduan tanpa apa-apa gangguan dalam negara. Apabila pembangunan wujud, rakyat akan hidup dengan sejahtera. Inilah konsep bagaimana rukun negara boleh membawa kepada kemakmuran negara kita. Boleh faham ke? Jadi jangan kata benda ini tak faham, susah. Apa susahnya? Tak ada susah lah. Okey? Kita kena faham dulu konsep dia. Kita kena belajar dulu kebat sebelum kita masuk apa? Sebelum kita tengok dia punya fakta. Kita belajar dulu konsep. Barulah kita nak tengok sekarang. Okey? Are you ready? Yes, sir. Okey. Jadi kita dah bincang. Sekarang apabila you tengok data, you akan faham lebih mendalam. Oh, macam betul lah tadi. Maksud dia apa? Oh, maksud dia banyak ni. Satu ideologi yang dibentuk sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk apa? Menyatukan dan membimbing rakyat ke arah perpaduan. Jadi tadi kita tengok dalam huraian kita yang buat tadi, memang dia ke arah mana? Proses dia ke arah perpaduan lah. Merupakan satu susunan prinsip hidup masyarakat, pegangan dari segi politik, ekonomi, agama, budaya dan perundangan. Menggariskan ikrar yang perlu dihayati sebagai falsafah hidup rakyat Malaysia. Jadi apabila kita lima prinsip ni kita betul-betul menghayati, memahami kontennya, maka kita tak akan menunjukkan, kita akan berlakulah sikap kebencian, tak puas hati apa semua hilang, hangus. Sebab kita dah tahu mengapa perbalahan sering berlaku. Sebab tak faham lah apa yang dia nak sampaikan, dia tak faham. Apa yang dia nak sampaikan kepada kita, kita pun tak faham, dia pun tak faham, last bergaduh. Jadi itulah sebabnya kita perlu menghayati apa? Rukun negara. Okey? Itulah sebabnya selepas peristiwa 13 Mei, rukun negara itu diwujudkan. Okey? Latar belakang. Ini tak apalah, dibentuk ekoran daripada 13 Mei. Dibentuk oleh Mageran. Tadi saya dah beritahu dah. Matlamat ini penting.
Dia nak wujudkan apa? Negara yang bersatu. Matlamat dengan prinsip rukun negara ini penting ya. Saya ulang lagi, dia boleh keluar dalam soalan subjektif. Okey? Negara bersatu. Dia nak masyarakat ini menganggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan dan kepercayaan, mengira kesetiaan dan cinta akan negara. Okey? Yang seterusnya, masyarakat yang adil. Melalui rukun negara juga dia ingin mewujudkan masyarakat yang adil, peluang yang sama, masyarakat dibantu, maka mereka dapat hidup dengan baik. Bagaimana wujudkan masyarakat yang adil? Sebab benda tu memang dah termaktub dalam apa? Termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Setiap kaum mempunyai hak mereka tersendiri. Jadi itu berlaku adil lah. Dia berdasarkan prinsip rukun negara. Jadi adil lah tu. Okey. Seterusnya, masyarakat yang progresif. Masyarakat dia nak mewujudkan masyarakat yang mengikut kemajuan sains dan teknologi dengan memberi kebebasan kepada kita. Mengamalkan nilai-nilai ketuhanan melalui apa? Prinsip apa? Percaya kepada Tuhan lah. Okey, masyarakat bergerak maju sejajar dengan perubahan. Lepas tu masyarakat liberal. Liberal maksudnya dia bebas. Dia ingin mewujudkan, kerajaan ingin mewujudkan masyarakat yang bebas mengamalkan budaya masing-masing sesuai dengan kepentingan perpaduan negara dan mencipta satu masyarakat, konsep satu masyarakat, iaitu kita ni semuanya bangsa Malaysia. Menjadi sumber kekuatan negara. Apa yang menjadi sumber kekuatan negara? Perpaduan menjadi sumber kekuatan negara. Okey, masyarakat yang demokratik. Kita hidup dalam negara ini, kita demokratik. Bagaimana? Seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan. Apa-apa yang kita lakukan, usaha untuk menukar kerajaan ke, usaha untuk memilih pemimpin ke, mesti melalui proses pilihan raya. Ataupun mengikut perlembagaan, mestilah melalui proses pilihan raya. Apabila pilihan raya tu dah habis semua, siapa yang menang, dia akan menjadi ahli parlimen. Siapa yang majoriti di parlimen akan dipilih sebagai Perdana Menteri. Dia boleh tubuhkan satu kerajaan. Jadi ini bermaksud kita mesti mengikut perlembagaan. Tadi dalam 5 prinsip ni, yang mana menyentuh tentang perlembagaan? Prinsip yang mana? Tolong beritahu. Keluhuran. Halo, hai. Keluhuran perlembagaan kan? Jadi inilah berkaitan dengan keluhuran perlembagaan. Kita ikut undang-undang. Tidak melanggar undang-undang negara bagi kepentingan negara kita. Okey. Prinsip rukun negara. Ini last sekali kita bincang. Sebenarnya kita dah bincang dah benda ni. Tadi apa yang saya senaraikan satu-satu kan? 5 prinsip tu saya dah jelaskan sebenarnya. Tak payah pun kita jelaskan. Kita tengok. Amalan panduan hidup, orang yang beragama mempunyai kepribadi yang baik, menghormati agama lain. Bukan agama saja, dia akan menghormati budaya orang lain, corak hidup orang lain. Apabila dia dah faham menghormati, dia akan cuba toleransi. Itu dapat elakkan sikap kebencian. Menyatu padukan rakyat. Konsep yang sama tadi. Tak payah hafal pun. Okey? Kesetiaan kepada raja. Simbol raja perpaduan. Rakyat ikut raja, bersatu padulah. Dia sebagai simbol perpaduan. Kalau raja ini dia kata, saya raja untuk semua kaum. Maksudnya, apa dia? Dia mencintai semua. Kita pun kena mencintai semualah, ataupun kita pun perlu berkawan dengan semualah. Okey? Kalau raja ni ikutkan perpaduan, kita pun kena ikutkan perpaduan. Ini keluhuran perlembagaan. Rakyat menghayati perlembagaan. Perlembagaan jaga hak semua kaum puas hati, memahami kedudukan masing-masing, maka interaksi akan meningkat, perpaduan akan wujud. Daripada 5 prinsip ini, dia boleh ambil satu prinsip dan dia boleh tanya sebagai soalan. Saya ulang balik. Daripada 5 prinsip, dia boleh ambil satu prinsip, dia boleh tanya sebagai satu soalan kebat ataupun fakta. Minta kamu jelaskan apakah maksudnya. Okey? Kedaulatan undang-undang. Rakyat ikut undang-undang. Ini saya permudahkan kepada kamu. Rakyat hidup ikut undang-undang, itu akan dapat elakkan masalah rusuhan kaum. Maka apabila rusuhan kaum tak ada, masalah semua tak ada, interaksi baik berlaku. Dengan ini, rakyat akan bersatu padu. Hidup kita akan aman damai. Okey, itu kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Apabila seseorang diri ini dia bersopan satu, dia mempunyai tutur kata yang baik, itu akan menjamin hubungan antara kaum. Sekiranya ada orang kaum lain, orang Cina, orang India, orang Melayu, antara mereka ni mereka mengeluarkan kata-kata yang tak baik, yang boleh menyinggung perasaan, itu boleh menyebabkan hubungan kaum kita ni terbantu ataupun menjadi masalah yang lebih besar. Okey? Jadi kita perlu
Menggunakan tutur kata yang baik, maka interaksi baik yang berlaku, bersatu padu, kita dapat hidup aman dan damai. Seterusnya akan membawa kepada kestabilan sosial. Kestabilan sosial ini akan membawa kepada kestabilan ekonomi dan politik. Dan seterusnya, kesemua ini akan membawa kepada pembangunan negara. Apabila negara kita bangun, kerajaan akan menjalankan pelbagai aktiviti kemajuan, menjaga kebajikan rakyat. Rakyat akan hidup dengan sejahtera.